Saya nak berkongsi macam mana saya plan untuk secure kita punya ekonomi anak. So ramai setuju bila saya jumpa, bila saya kongsi tentang yang kita sibuk survive. Kita hanya sibuk survive dengan keadaan sekarang. Sebab sekarang pun sudah cukup perit untuk sesetengah orang. Banyak benda tak cukup, kan? So untuk keperluan hakiki, apatah lagi untuk berlebih-lebih untuk rasa sedikit keseronokan, ramai pun tak dapat. Tapi cuba kita fikir sekarang ni, apa akan jadi kepada mungkin anak-anak kita 15 tahun ke depan, bila mana mereka belajar, katalah mereka grad universiti, belajar 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, kan? Dan kita pun habiskan banyak duit. Okay? Loan itu satu hal, duit belanja itu adalah satu hal, banyak. Biasa kita akan habiskan lebih kurang 100 ribu, mungkin lebih pada 100 ribu. Dan dengan pinjaman tu, bila mereka bekerja, mereka siap-siap sudah ada hutang. Dan kita tengok kan, beberapa bulan lepas kita tengok daripada lupalah Board of Engineer ataupun Persatuan Engineer yang mengatakan gaji engineer dah 10 tahun tak berubah. Jadi apa yang kita expect lagi 10 tahun? Adakah gaji akan berubah dengan sangat banyak yang boleh membolehkan anak-anak kita hidup dengan selesa, boleh beli rumah, boleh beli kereta, kan? Boleh survive dengan hutang dan sebagainya. So pada saya benda tu tak logik. Kan, inflasi akan tetap akan naik. Okay, syarikat-syarikat akan cuba untuk jimatkan ataupun kurangkan kos beban mereka. Banyak sistem-sistem baru yang diwujudkan supaya tidak perlu manusia. Dan kalau kita pernah dengar lah, kalau ada pernah dengar, banyak dalam setiap perubahan ekonomi dunia, banyak pekerjaan yang sudah tidak wujud lagi. Tak wujud disebabkan teknologi baru yang muncul. Jadi kalau kita tengok sendiri pun, banyak kos-kos di universiti yang sudah tak relevan dengan alam pekerjaan sekarang. Okay? So jadi apa yang boleh kita buat? Kita pertama, ramai orang menyimpan, betul tak? Sebab dalam bab menyimpan pun satu hal, betul tak? Lepas kita habis pencen, duit simpanan tu biasanya kita nak hidup lagi untuk 30 tahun. Jadi kat situ pun dah banyak keperluan untuk duit. Jadi apa idea yang saya nak bawa dalam bab kita nak menyediakan ekonomi untuk anak-anak kita supaya dah siap-siap ada income. Walaupun mereka tak lagi bekerja, start daripada umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, mereka sudah ada income yang pasif yang masuk kepada akaun mereka, yang mereka dapat setiap bulan. Even masa tu kita sudah tak ada. Jadi apa yang saya nak buat ialah, apa yang saya tengah buat ialah, saya membina satu bentuk model perniagaan yang memberi income pasif kepada generasi saya. Maksudnya macam mana? Okey, contoh dari sudut produk. Produk yang saya niagakan ni, dia memang ada track record penggunaan melebihi 20 tahun. 20 tahun penggunaan. Saya pergi ke US tahun lepas, bulan 7 kalau tak silap. Okey, saya jumpa mereka-mereka yang dah gunakan produk ni 45 tahun. Bayangkan, 45 tahun. Sebab produk ni sudah berada di pasaran lebih daripada 60 tahun. Jadi bayangkan, kenapa seorang ayah guna produk sepanjang 20 tahun, kemudian anak pula guna sambung lagi 20 tahun. Cucu pun dah start guna 10 tahun. Jadi bayangkan, bila kita dapat bisnes yang mana orang setia datang lagi dan lagi, setiap bulan datang, produk habis dan mereka puas hati, even mereka showkan kepada mereka punya family, dan ini memberikan income yang pasif dan growing kepada kita dan generasi kita. Kemudian, kedua, bila mana kita lahirkan ejen-ejen, kita rekrut ramai ejen-ejen bisnes. Ejen-ejen bisnes juga mendapat pelanggan-pelanggan yang menggunakan produk melebihi daripada 20 tahun. Jadi bayangkan, kita punya income yang masuk kepada kita. Jadi, bila, katalah, kita buat income RM30,000, RM40,000 ataupun RM50,000 sebulan dengan bisnes. So, bila kita tidak ada belian daripada pelanggan, yang kita sudah buat bisnes sepanjang 20 tahun, 10 tahun, mereka tetap beli menggunakan ID membership yang mereka join dulu. Dan juga apa yang berlaku kepada ejen-ejen bisnes, mereka kejar income sebab mereka, bukan sebab kita. Mereka kejar income sebab mereka ada impian. Ada nak buat RM2,000 sebulan, ada nak buat RM20,000 sebulan, ada nak buat RM50,000 sebulan. Apa yang berlaku
walaupun kita dah tak ada, mereka tetap buat bisnes tu. Dan setiap jualan, setiap belian yang mereka buat dalam bisnes tu untuk capai mereka impian, kita hasil daripada budi kita rekrut mereka dulu, kita tetap dapat komisen daripada mereka. Best. Jadi bayangkan, mereka sendiri pun beranak pinak dalam bisnes tu. Anak pun buat bisnes, kawan buat bisnes, anak kepada kawan pun buat bisnes, makan produk. Dan benda tu menjadikan, ini kita panggil pipeline income. Pipeline income. Income yang kita dapat berterusan dari usaha kita yang sekali pada peringkat awal dalam bisnes ni. Jadi apa yang saya buat dalam bisnes ni ialah saya tengah membina satu income yang besar, yang sangat besar, mungkin 100,000, 200,000 sebulan, sehingga nanti anak saya graduate, dia tidak perlu untuk kerja sebab terpaksa. Kalau tak kerja, mereka tak ada income. Biarlah mereka kerja sebab mereka nak cari pengalaman dan mereka pilih untuk bekerja. Saya nak macam tu. Jadi tak payah anak-anak saya pergi ke satu company, dah lah belajar 5 tahun, mak ayah dah habis ratus-ratus ribu, kan? Kalau lah kena loan lagi, tak payah mereka mengemis untuk gaji tahap miskin. Biarlah mereka sudah ada, mungkin masa setiap anak saya ada 50,000 sebulan income yang masuk setiap bulan ke dalam akaun mereka. Bayangkan macam tu. So jadi kita sebagai mak ayah yang masih sihat, masih waras, kita masih ada 10 tahun, 15 tahun untuk bina kehidupan yang mewah. Mewah tak semestinya membazir, mewah tak semestinya jadi angkuh bongkak, kan? Benda tu tak ada kena-mengena. Duit boleh guna untuk benda baik, boleh guna untuk benda jahat. So jadi apa yang saya nak bawa ialah kita ada sediakan platform untuk anda yang mungkin tak berniaga ataupun mungkin dah berniaga tapi anda tak tengok dalam masa 3 tahun ke belakang bisnes anda support anda. Yang lebihnya anda support bisnes tapi bisnes tak support anda, menyebabkan kita guna sepenuh masa nak sampai ke dalam tandas pun kita terpaksa buat bisnes. Sebab kalau tidak ada sales, kalau kita tak buat bisnes tu, maka bisnes tidak berjalan. Berbeza dengan saya berusaha keras dalam tempoh 2-3 tahun pertama untuk membina pendapatan 5 angka sebulan. Dan selepas pada itu, saya tidak perlu kerja sekeras itu lagi. Sebab saya sudah bina organisasi. Saya sudah ada ramai pelanggan, tapi pelanggan yang keep on datang, beli dan beli lagi. Berbanding kebanyakan bisnes yang pelanggan hanya beli sekali, lepas tu bulan depan, you nak dapat income, you kena dapatkan pelanggan baru. Macam saya, 90% daripada income saya setiap bulan adalah daripada overriding dan juga daripada repetition, daripada pelanggan yang sudah membeli sejak 7 tahun lepas. Sekarang ni maksudnya sekarang saya dah 7 tahun buat bisnes. 2-3 tahun pertama saya buat base, saya ada 1,000-2,000 pelanggan dan pelanggan tu beli sejak 7 tahun lepas. Dan kalau bulan ni pun saya tidak ada pelanggan baru, tidak ada masalah. Sebab saya ada pelanggan lama yang terus membeli dan juga membeli lebih banyak untuk family dia. Dan ada ramai daripada pelanggan-pelanggan ni yang mula rasa kekangan ekonomi dan mereka perlu berniaga. Mereka perlu buat income. Jadi mereka tanya saya, so macam mana saya nak buat juga bisnes ni? Fine, kita dah ada sistem. You nak start first day buat bisnes nak buat apa? Kita dah ada, sediakan step by step. Nak buat berapa income? 5,000, 2,000, 10,000. Okay, 10,000 buat macam ni, 5,000 buat macam ni. Semuanya sudah ada dan sudah tersedia. Tak payah nak reka, kena packaging balik, kena kira balik berapa keuntungan yang kita nak buat, nak bagi ejen berapa, kita nak ambil berapa, kos-pos berapa, tak payah. Semua benda tu sudah ada di dalam bisnes. Kita masuk, just apply sistem yang ada. Itu best. Jadi bila benda tu senang, bayangkan walaupun saya dah tak ada nanti, sistem ni akan terus berjalan. Pelanggan akan terus datang untuk gunakan produk. Ejen-ejen akan terus membesar sebab mereka pun ada impian nak buat income untuk mereka dan untuk generasi mereka sendiri. Itulah saya nak kongsi hari ni. Mungkin anda tak pernah dengar benda ni. Mungkin sebab saya dulu pun tak pernah dengar. Saya buat bisnes macam-macam. Buat bisnes beli produk tu kan, packaging makanan, bersepah-sepah rumah dengan semutnya. Pekerja datang timbang tak betul pula, kita pula kena repack balik. Kan kadang bagi gaji mahal tapi kerja macam kerja macam sakit hati. Kan? Jadi benda tu menjadi banyak sangat masalah yang kita terpaksa handle, yang mana sepatutnya masa kita kena kerja untuk besarkan bisnes, marketing, bina relationship, buat strategi macam mana nak besarkan lagi bisnes. Maksudnya itu
kita punya kerja hakiki kalau kita nak bisnes besar. Tapi kebanyakan bisnes macam saya juga dulu terpaksa kerja fokus bagi banyak masa kepada kerja-kerja clerical, kerja-kerja salin nota, kerja-kerja kira berapa untung ejen, berapa untung kita, ejen tak banyak untung kan kita lari pula. Benda tu tak fix, jadi asyik berubah. Bila pos berubah, harga kilang berubah, kita jadi huru hara. Terpaksa kira balik semua benda. Kan penat? Sangat-sangat penat. Memang sangat-sangat penat. So jadi dalam bisnes saya buat sekarang ni, benda dah siap, everything sudah tersedia. So jadi bila semua benda dah siap, mudah untuk kita nak jalankan bisnes. Jadi bisnes tu boleh berlaku dengan stabil, boleh berjalan dengan berterusan tanpa kita bersusah payah, berpenat lelah semata-mata untuk buat jualan. Okay. So itulah saya nak share petang ni. Sementara kita nak buka puasa ni kan. So saya nak share benda tu. Kita memang penat, betul. Kita penat hidup sekarang, especially orang Melayu. Orang Melayu sebab dia lambat sikit berniaga. Kalau orang Cina, saya ada kawan saya, dia kata bagus you berniaga. Generasi Melayu sekarang bagus sebab ramai yang start membina perniagaan. Macam saya mewarisi perniagaan dan juga mewarisi income, duit simpanan yang banyak daripada ayah saya. So kita Melayu, siapa yang tengok Melayu lah, yang Chinese lah, kayak India lah. Kita, kalau Chinese pun ramai yang tak berniaga kan. Kalau kita nak generasi anak-anak kita tak berebut harta, tak berebut duit simpanan, why not kita create satu income yang masuk setiap bulan dan yang growing, yang membesar, semakin membesar. Dan benda tu wujud. Kalau sebelum ni kita tinggal tanah, betul, benda tu tinggal lah, nak tinggal rumah ke, nak tinggal duit juta-juta ke, tinggal lah. Tapi benda tu habis. Benda tu boleh habis. Tapi kalau kita tinggalkan pipeline income yang datang setiap bulan dan semakin banyak, oleh sebab usaha kita 5 tahun, 10 tahun, sementara kita masih ada dan kita ada kudrat, kan? Why not kita tinggalkan income yang passive dan growing? Kan? Dia dah dapat lah setiap mereka, katalah anak saya 5 orang. So saya nak setiap orang ni at least ada income 30-40 ribu sebulan. Setiap orang. Maksudnya saya membina organisasi perniagaan. Okay, kalau 4 orang kali 3 dah 120 ribu. Dan benda ni tak logik. Dalam bisnes, dan benda ni sangat logik, silap. Bukan tak logik, sangat logik. Sebab dalam bisnes ni 120 ribu, 200 ribu income sebulan adalah benda yang tak pelik pun. Tak pelik. Ini bukan skim cepat kaya. Ini real people, real money, real product. Skim cepat kaya tak ada produk. Kan? Dia tak real. Dan dia janji kaya cepat. Saya tak janji kaya cepat. Saya janji if you work hard, business you akan grow. Okay? Dan bila business you grow, susah untuk business tu jatuh. Sebagai contoh, okay, saya tak nak cerita besar-besar, saya nak cerita kecil-kecil je. Saya ada seorang agent business daripada Pahang. Kan? Dia buat business dalam setahun 2 tahun dengan saya. Dan kemudian dia berhenti bisnes tu, okay, atas apa sebab je lah. Sebab macam-macam sebab kan. Sibuk dengan anak lah, apalah, macam-macam lah. Kita tak boleh nak control mindset orang. Okay. Dan apa yang berlaku, walaupun dia dah tak buat bisnes, jualan setiap bulan yang datang daripada pelanggan dia semasa dia buat bisnes dulu masih lagi berlaku sebanyak 2,000 sebulan. Walaupun dia dah tak buat bisnes, customer dia, ejen bisnes dia masih membeli RM2,000 sebulan. Mana kita nak cari bisnes yang macam tu? Passive dan growing. Itu belum lagi kalau dia stay dalam bisnes dan dia lahirkan lebih ramai ataupun dia dapat lebih ramai pelanggan yang setia dan yang sukakan produk tu. Itu benda yang saya tak jumpa dalam bisnes lain setakat ni. Sebab itulah dah 7 tahun saya stay dalam bisnes. Bayangkan 7 tahun, bukan benda yang senang. 7 tahun stay dalam bisnes yang sama, tetapi keep on growing. Dalam keadaan PKP ni sekarang, bisnes kita grow 50 hingga 100%. Dalam keadaan mencabar, kita ada juga cabaran. Barang lambat, kan, post apa semua kan. Dan proses makin lambat lah kan, MCO kan, PKP, orang tak ramai kerja, distancing lagi. Tetapi bisnes boleh grow. Mana nak dapat bisnes yang keadaan mencabar, banyak masalah, tetapi jualan semakin naik. Pelik. Kan? Pelik. So kalau anda nak tahu, anda ada soalan atau apa-apa, sila komenkan di bawah. Dan saya suka untuk present peluang ni pada anda, mungkin dalam bentuk yang ringkas. Okay, anda boleh klik di komen.
kalau ada tengok benda ni daripada video ni daripada YouTube, anda boleh klik di bahagian komen ataupun anda boleh PM Facebook Messenger saya sekiranya anda berminat nak tahu. So ini bukan bisnes main-main. Walaupun bisnes ni bermula sebagai part time, tapi kita tak handle bisnes ni macam part time. Sebab income dia jauh lebih besar daripada income gaji saya sebagai project manager di oil and gas beberapa tahun dulu. Jadi sebab tu, sebab sistem dia, sebab produk dia, sebab support dia menyebabkan saya boleh kerja daripada rumah. Tapi kita ada better lifestyle berbanding masa kerja bakal gaji. Okay, so join tak semestinya kena berhenti buat full time. Tak. Kalau you tak boleh handle masa semasa full time, part time, masa full time pun anda tak boleh nak handle. So kita ada perubahan ataupun stage business tu yang kita akan guide anda macam mana. So income you dah 10,000. You rasa macam mana? You rasa confident, you boleh resign. Tapi sebelum resign, kita ada benda-benda yang you perlu buat untuk stabilizekan dulu business tu. Baru senang kita nak lompat ke income yang lebih tinggi. Jadi itu sajalah saya nak sharing kepada anda semua. Okay, kalau anda mungkin dah tengok beberapa video saya, mungkin nak tahu benda saya buat ni, so anda boleh komen ataupun anda boleh hantarkan PM ke personal Facebook saya di dalam link yang saya sediakan ataupun di butang klik di page ni. Itu saja untuk sesi petang ni. Terima kasih dan selamat maju jaya.